Setiap orang mempunyai pandangan tersendiri terhadap emas. Ada orang yang membeli emas sekadar untuk merasai feelings menyentuh emas itu sendiri, iaitu merasai aura emas. Ada juga yang membeli emas kerana tertarik dengan reka bentuk dan kilauan emas itu sendiri. Ada yang beli emas sebagai hadiah untuk isteri dan anak-anak. Tak kurang juga yang membeli emas untuk dijadikan sebagai simpanan jangka masa panjang. Emas mempunyai kelebihannya yang tersendiri. Antaranya ialah, pertama, emas merupakan wang untuk seluruh dunia. Emas juga adalah pelindung dari inflasi dalam jangka masa panjang. Dan yang ketiga, emas menjadi pelindung kepada aset-aset kewangan yang lain. Mari kita lihat secara detail kelebihan-kelebihan yang ada pada emas. Emas bukan sahaja boleh diperdagangkan di Malaysia, ia juga boleh digunakan di seluruh dunia. Emas tiada had sempadan dan boleh dijual beli di mana-mana negara di seluruh dunia. Setiap negara mempunyai pembeli atau penjual emas, sama ada kedai emas, kedai pajak atau pembeli individu. Anda boleh jual emas di mana-mana sahaja. Harga emas semasa dunia boleh disemak dengan mudah. Jadi, memiliki emas ibarat memiliki mata wang sedunia. Jika berlaku masalah di negara anda, tidak menjadi masalah untuk anda berdagang emas di negara lain. Penggunaan mata wang telah wujud semenjak di zaman Nabi Muhammad SAW lagi. Ianya diteruskan oleh para sahabat dan oleh kerajaan Islam seterusnya. Sejarah kewangan dunia juga telah membuktikan bahawa emas telah digunakan sebagai mata wang tunggal dunia dari tahun 1870 sehingga tahun 1914. Emas dikatakan aset kalis inflasi. Emas berupaya melindungi kekayaan anda dari inflasi. Inflasi secara umumnya bermaksud penurunan kuasa beli duit kertas dalam jangka masa panjang. Dengan kata lain, kuasa beli mata wang kita semakin menyusut. Sekiranya kadar inflasi tahun ini adalah 5%, bermakna kuasa beli duit kita susut sebanyak 10% berbanding tahun sebelumnya. Sebagai contoh, dengan wang kertas sebanyak RM100 pada tahun 2010, banyak barang dapat dibeli di pasaraya seakan-akan dapat memenuhi satu troli. Namun begitu, pada tahun 2020, dengan wang kertas sebanyak RM100 juga tidak mampu untuk memenuhkan barang untuk satu troli di pasaraya. Dengan harga barang yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, adalah mustahil bagi jumlah ringgit mengekalkan kuasa pembelian untuk barangan atau servis. Kurang bijak untuk menyimpan duit tanpa melabur. Ini kerana inflasi akan mengikis nilai duit anda. Namun, emas yang disimpan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun mempunyai kuasa beli yang sama. Emas terlindung nilainya kerana kuantiti emas tidak boleh ditambah sesuka hati. Ia perlu dicari, dilombong dan ditulingkan. Jadi, ia sukar untuk dispekulasikan. Emas boleh jadi pengimbang untuk pelabur aset kewangan seperti saham. Ini kerana emas biasanya berkadar sonsang dengan pasaran saham. Apabila saham jatuh, biasanya pelabur akan lari kepada emas. Emas akan menjadi pengimbang untuk pelabur. Walau bagaimanapun, pasti ada kelemahan di sebalik kelebihan yang ada pada emas. Setiap instrumen pelaburan mempunyai kelebihan dan kekurangannya yang tersendiri. Apakah kekurangan emas? Emas tidak memberikan pulangan berbentuk dividen dan bonus. Malah, di pasaran terdapat pelbagai jenis pilihan produk emas. Anda mungkin tersalah pilih. Dan emas fizikal juga ada kos penyimpanan. Tiada satu pun pelaburan yang betul-betul perfect. Setiap pelaburan mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ia bergantung kepada objektif pelaburan anda sendiri. Emas hanyalah salah satu daripada banyak alat kewangan yang ada. Emas bukanlah everything, tetapi ia adalah something yang kita perlu pertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam portfolio kewangan kita. Sebagaimana pesan Tuan Azizi Ali, Pakar Kewangan Malaysia, sekurang-kurangnya 10% kekayaan kita perlu disimpan dalam bentuk emas sebagai insurans kekayaan.